Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada malam ini sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana hingga ke saat ini, hingga ke malam ini Allah masih izinkan untuk kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita menghirup udara pemberian Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini, malam yang ke-6 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah masih memberi kekuatan kepada kita dan Allah ringankan kaki-kaki kita dapat sama-sama kita melangkah hadir. Kita berada di surau ini dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Di kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan, maka pada malam-malam Ramadan kita hidupkan malam-malam tersebut dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kita kepada Allah, dengan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, maka dijamin dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini juga kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu, sikit tazkirah insya-Allah 20 minit. Moga insya-Allah akan memberi manfaat kepada kita semua. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini suka saya nak ambil sedikit pengajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan dinamakan dengan hadis Al-Qudsi. Dia bukan hadis An-Nabawi. Apa beza di antara hadis Al-Qudsi dengan hadis An-Nabawi? Hadis Al-Qudsi ini tuan-tuan, hadis kursi ini lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi bersabda, Nabi akan menyebut Allah Taala telah berfirman, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dinamakan dengan hadis kursi. Cuma hadis kursi ni martabat dia bawah sikit daripada Al-Quran. Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran kita boleh baca di dalam sembahyang kita. Sebab Al-Quran lafaz dan maknanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi maknanya sahaja daripada sisi Allah, sedangkan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, kita perhati insya-Allah, kita ambil apa yang akan disebut, apa yang akan diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaqulu ya bani Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqrak. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan kena perhati elok-elok hadis yang kita nak baca ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kalimah dia kalau tidak ada baris kita tak boleh nak baca. Kita tak boleh nak baca kecuali orang yang mahir dalam ilmu nahwu saraf, dia boleh baca tulisan Arab, kalimah Arab yang tidak ada baris. Kita tuan-tuan mesti kena letak baris, kalau tidak kita tak boleh nak baca. Kerana tuan-tuan bahasa Arab ni susah. Salah baris tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh berubah makna. Silap baris je, dia boleh berubah makna. Sebagai contoh tuan-tuan, kalimah jannah. Jannah ni huruf dia terbentuknya kalimah jannah daripada 3 huruf. Jim di hadapan, huruf jim, nun di tengah, ta marbutah di akhir. Jannah. Kita baca jannah, jim itu kita bariskan di atas by fathah. Maka ketika mana kita sebut jannah, jim itu berbaris fathah, baris di atas, jannah memberi makna syurga. Sebab tu tuan-tuan, setiap malam kita berdoa ataupun kita mengaminkan doa yang dibaca oleh imam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu redamu dan syurgamu. Jannah mana syurga. Setiap malam bila kita berqiyamul lail pukul 4 pagi, pukul 3 pagi tuan-tuan, kita angkat tangan kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga. Jannah mana syurga. Tapi tuan-tuan, kalau huruf
Jim itu kita salah letak baris, kita tak baca dengan baris fathah, kita letak baris di bawah, baris kasrah. Jinnah. Jinnah tuan-tuan bukan makna syurga, tapi jinnah makna jin betina. Tiap-tiap malam tuan-tuan bangun buat tahajud dalam bulan Ramadan ni, kan, malam yang ke-6, pagi sekali lagi pukul 3 pagi, kan, kita bangun tuan-tuan, angkat tangan, kan, tinggi-tinggi tuan-tuan, nampak bulu ketiak, kan, menangis tuan-tuan, meleleh air mata, kan, basah pipi untuk minta Allahumma inni as'alukal jinnah. Allahumma inni as'alukal jinnah. Ya Allah, aku memohon padamu jin betina. Tidak tuan-tuan, confirm duduk di tepi kita. Kan, tengok-tengok nah rambut panjang mata merah tuan-tuan. Sebab dia minta. Kan, nak minta jannah, minta syurga, pergi minta jinnah. Dalam Al-Quran pun ada surah Al-Jin. Bahkan kalimah ni kita baca di akhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Bukan minal jannah, minal jinnah. Yang memwas-was mengganggu kita ni tuan-tuan di kalangan jin yang jahat, kan, minal jinnati wan nas, dan juga manusia. Sebab tu dia kena perhati elok baris. Kalau kalimah jannah tu, jim tu, kita tak letak baris atas, tak letak baris bawah, kita bariskan dia di hadapan, dhammah. Junnah bukan makna syurga lagi, junnah bukan makna jin betina, junnah makna tembok, makna dinding, benteng pula tuan-tuan. Dalam Al-Quran pun dia datangkan ayat kalimah ini, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah palsu mereka, ittakhadhu aymanahum junnatan, sebagai dinding, tembok untuk menghalang manusia daripada saddu an sabilillah, daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalimah Arab ni kita kena perhati elok-elok insya-Allah. Jadi tuan-tuan tengok, saya baca sekali lagi hadis ni insya-Allah. Kalau boleh kita ingat dan kita akan terjemahkan insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaqulu ya ibna Adam tafarrag li ibadati amla sadraka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqraka. Akhrajahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ni tuan-tuan diambil daripada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini lebih dikenali dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah tu gelaran yang Nabi beri kepada Abdurrahman bin Sakhar. Oleh kerana dia suka memelihara, dia suka main dengan kucing tuan-tuan, maka digelar dengan Abu Hurairah. Nabi panggil dia, ya Abahir, wahai bapa kucing. Kan? Nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Abu Hurairah ambil daripada Nabi. Katanya, yakni sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang dinamakan hadis kursi. Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam ni maknanya ditujukan kepada seluruh manusia. Ke semua kita ni tuan-tuan, bangsa apa sekalipun, bangsa Melayu ke, bangsa Arab ke, Pakistan ke, India ke, Cina ke, kita kesemuanya daripada Adam AS. Asal penciptaan manusia, kita datang daripada Adam. Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Yang disebut oleh Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turabin. Nabi kata, kamu ke semua wahai manusia, kita semua ni cakap bahasa apa sekalipun, kan, atas bangsa apa sekalipun, kita kesemuanya, kullukum, kamu ke semua, kata Nabi, min Adam, daripada Adam. Jadi keturunan kita tuan-tuan daripada Nabi Adam AS. Wa Adamu min turabin, dan Adam AS pula daripada tanah. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Ketika mana Adam berada di syurga tuan-tuan, maka diambil daripada tulang rusuk Adam, akhirnya diciptakan Hawa. Maka hidupnya Adam dan Hawa ni tuan-tuan akhirnya membiak manusia-manusia, keturunan tuan-tuan. Hawa mengandung, melahirkan anak tuan-tuan. Qabil, Habil dengan pasangan masing-masing. Akhirnya pasangan tadi pun berkahwin tuan-tuan. Maka membiak sehingga sampai ke zaman kita hari ini, sehingga sampai kepada kiamat. Maka Allah seru kepada anak cucu-cucu Adam. Ya bena Adam, wahai anak-anak cucu-cucu Adam, kata Allah. Tafarrag li ibadati. Tekunlah, bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepada aku, kata Allah. Allah Ta'ala minta kepada kita tuan-tuan supaya kita bersungguh-sungguh, kita tekun, kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di sana tuan-tuan ada manusia yang lalai.
Di sana tuan-tuan ada hamba Allah yang Allah ciptakan dia, yang Allah bagi peluang dia hidup, Allah bagi nikmat-nikmat kepada dia tuan-tuan, dia boleh berjalan, dia boleh melihat, dia boleh pegang segala-galanya dengan nikmat tangan tuan-tuan, tapi dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Dia lupa untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dia tidak menunaikan solat, dia tidak berpuasa. Dia lupa. Allah memberi peringatan kepada manusia, wahai anak cucu-cucu Adam, kata Allah, tekunlah kamu beribadah kepada aku. Bersungguh-sungguhlah kamu beribadah kepada aku. Orang yang rajin tuan-tuan, orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberi jaminan, Allah akan beri kepada dia dua perkara. Allah akan beri kepada dia dua perkara. Yang pertama kata Allah, amla sadraka ghina. Yang pertama, aku akan penuhkan dada kamu, aku akan penuhkan diri kamu dengan kekayaan. Allah menjanjikan orang yang kuat beribadah kepada Allah, Allah bagi dia kaya. Kadang-kadang bukan kaya harta benda, kaya jiwa, kaya diri. Kaya. Dia hidup dalam keadaan tenang, jiwa dia tenteram, hati dia tenang tuan-tuan. Ada di sana manusia walaupun kita nampak dia hebat, kekayaan, memiliki kekayaan, harta benda yang banyak tuan-tuan, tapi jiwa dia tak tenang, hati dia tak tenteram, tidur pun tak lena tuan-tuan. Bimbang, takut, hidup dalam keadaan ketakutan. Kadang-kadang ada yang sampai ke peringkat bunuh diri sebab jiwa tak tenang. Orang-orang yang menghampirkan diri dia kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dia melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, Allah bagi jaminan. Yang pertama, Allah kata, amla sadraka ghina, aku akan penuhkan dada kamu, aku akan beri kepada kamu, kata Allah, kekayaan. Ini jaminan daripada Allah. Jangan bimbang. Wa asudda faqrak, dan akan aku hilangkan kefakiranmu. Allah akan hilangkan kefakiran. Ada orang tuan-tuan, dia bekerja 24 jam, bertungkus lumus siang malam tuan-tuan, sampai tak sempat nak semayam, tak sempat nak pergi ke surau, tak sempat nak pergi ke masjid tuan-tuan, tak sempat nak baca Al-Quran, sebab dia pulun, dia cari harta benda dunia. Tapi bila dia lupa Allah, dia jauh dengan Allah Ta'ala tuan-tuan, kadang-kadang Allah tidak hilangkan kefakiran. Allah Ta'ala tak hilangkan kefakiran pada dia. Senantiasa dia berhajat, senantiasa dia berkehendak. Pulun kerja tuan-tuan, tapi tak setara mana pun. Ada orang yang beribadah tuan-tuan, Allah beri kepada dia. Senang hidup dia. Jiwa dia tentera. Sebab tu benda ni kita tak perlu bimbang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila dia faham tuan-tuan, rezeki dijamin oleh Allah, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus mendekatkan diri dia dengan Allah. Dan bila-bila masa tuan-tuan, bila Nabi kita Muhammad SAW memerlukan harta benda untuk diinfak pada jalan Allah Ta'ala, nak perang tuan-tuan, Abu Bakar bersedia menginfakkan ke semua harta benda dia. Sebab apa? Dia tahu rezeki itu di tangan Allah. Allah akan beri balik. Allah akan balas balik. Sebab tu dia beri tuan-tuan. Abu Bakar menginfakkan ke semua harta benda dia. Sehingga ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, madza abqaita li ahlika? Wahai Abu Bakar, apa kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh yakin rezeki itu dengan Allah Ta'ala, Abu Bakar jawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggal untuk mereka hanyalah Allah dan Rasulnya sahaja. Ini sifat yang ada kepada para sahabat. Kemudian sambung lagi, wa illa taf'al malatu yadaka syughla. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, Allah kata kalau kamu tidak melakukannya, dengan makna kamu tidak tekun, kamu tidak bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata malatu yadaka syughla, aku akan sibukkan kamu dengan sibukkan kamu dengan keduniaan. Di tangan kamu ni penuh dengan kesibukan. Tak ada masa tuan-tuan kita nak beribadah. Sibuk 24 jam sepanjang hari, sepanjang masa tuan-tuan. Allah kata malatu yadaka syughla walam asudda faqrak, dan aku tidak akan hilangkan kefakiranmu. Pulunglah setara manapun tuan-tuan, Allah kata aku tidak akan hilangkan kefakiranmu. Sebab itu kita kena mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala beri peluang tuan-tuan pada kita, bukan senang. Allah panjangkan umur kita hingga kita bertemu dengan Ramadan, dan malam ni pun kita telah melangkah masuk malam yang ke-6, dan kita berdoa pada Allah, moga Allah panjangkan umur kita. Kita nak sempurnakan sebulan kita berada dalam bulan Ramadan, nak berpuasa tuan-tuan, nak pastikan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Dan pada malam-malam Ramadan kita nak hidupkan dengan kita terus mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan solat tarawih kita, dengan solat witir kita, dengan terus Al-Quran kita, terus mendekatkan diri kita dengan rumah Allah, pergi ke masjid, pergi ke surau, tak pernah miss tuan-tuan. Mendekatkan diri kita dengan kitab Allah, mendekatkan diri kita dengan apa? Dengan kitab Allah, Al-Quran. Kita terus Al-Quran.
Kita mengambil peringatan-peringatan, kita mengambil pengajaran. Moga-moga Al-Quran yang kita baca insya-Allah akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh para sahabat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk melakukan apa dia? Untuk melakukan amal yang soleh. Cari peluang, ambil kesempatan. Bila Allah kata tekunlah beribadah, tekunlah beramal, tuan-tuan, para sahabat mengambil peluang, mengambil kesempatan. Ada masa, tuan-tuan, mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, tuan-tuan, pernah pada suatu hari ketika mana Nabi SAW duduk dengan para sahabat lepas sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, tuan-tuan, bila Nabi bersama-sama dengan para sahabat, Nabi tanya para sahabat yang berada dalam masjid dia. Nabi kata, siapa di antara kamu hari ini yang berpuasa? Ini bukan bulan Ramadan. Siapa di antara kamu, wahai para sahabat, kata Nabi, tanya Nabi, siapa di antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Semua para sahabat diam. Nabi tanya sekali lagi, para sahabat diam. Nabi tanya, buat kali yang ketiga, siapa di antara kamu hari ini yang berpuasa? Maka ada di antara sahabat kata, ya Rasulullah, semalam kami tak niat nak berpuasa, maka hari ini kami tak berpuasa. Sahabat-sahabat lain pun ada yang menganggukkan, ya, kan, tak niat. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa di antara kamu hari ini yang menziarahi orang yang sakit? Itu juga tuntutan, kewajipan yang mesti dilakukan. Hak Muslim, kata saudara dia, kalau ada orang sakit kena pergi ziarah. Maka Nabi tanya, siapa di antara kamu hari ini yang menziarahi orang yang sakit? Lalu ada di antara sahabat kata, ya Rasulullah, kami masih lagi berada dalam masjid, kami masih lagi berada di sini, bagaimana kami nak ziarah orang sakit? Masih lagi berada dalam masjid, baru habis sembahyang zuhur. Nabi tanya lagi kepada para sahabat, siapa di antara kamu hari ini yang bersedekah? Lalu ada di antara sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami masih belum keluar daripada masjid lagi, belum bersedekah lagi. Tiba-tiba, tuan-tuan, di sana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, tuan-tuan, dia menjawab. Tiba-tiba Abu Bakar bersuara, dia kata, ya Rasulullah, hari ini alhamdulillah aku berpuasa. Rupanya, tuan-tuan, di sana ramai-ramai itu ada juga sahabat yang berpuasa. Abu Bakar kata, hari ini aku berpuasa. Dan ketika mana dalam perjalanan aku nak datang ke masjid, nak mari sembahyang tadi, ya Rasulullah, aku dapat tahu sahabat kita Abdurrahman bin Auf, dia sakit, aku singgah di rumah dia, aku ziarah dia, kata Abu Bakar. Dan dalam perjalanan juga, bila aku nak sampai ke masjid ni, tiba-tiba di sana aku melihat ada seorang budak, ada seorang yang miskin, lalu aku bersedekah pada dia, aku beri duit pada dia. Maka, tuan-tuan, bila Nabi dengar apa yang telah disampaikan oleh Abu Bakar, Nabi senyum. Nabi melihat Abu Bakar. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bergembiralah kamu. Bergembiralah kamu, wahai Abu Bakar, abshir bil jannah, bergembiralah kamu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, tuan-tuan, Abu Bakar mengambil kesempatan, kan? Ada peluang saya, tuan-tuan, dia senantiasa melakukan amal-amal yang soleh, tuan-tuan, senantiasa mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kena demikian, insya-Allah. Ambil contoh, kalau sahabat yang lain, tuan-tuan, pada masa yang lain, pernah Nabi bertanya kepada Sayyidina Uthman bin Affan, ya Uthman, madza tuhibbu? Wahai Uthman, apa perkara yang kamu suka masa Allah beri peluang kamu hidup? Uthman jawab apa, tuan-tuan? Uthman kata, uhibbu salasatan ya Rasulullah. Uhibbu ifsya'as salam wa it'amat ta'am was-salata bil-laili wan-nasu niyamun. Yang pertama, Uthman kata, aku suka 3 perkara. Yang pertama, aku suka sebarkan salam. Jumpa dengan saudara, jumpa dengan orang yang beriman, sama ada kita kenal ataupun tidak, kita sampaikan salam, bagi salam. Itu sifat yang ada pada Sayyidina Uthman. Mengambil peluang, beri salam, tuan-tuan, sunat, dapat pahala. Yang mendengar, kan, wajib jawab, sunat, dapat pahala. Yang pertama, Uthman kata, aku suka sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amat ta'am, aku suka memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Uthman ini, tuan-tuan, sifat dia dermawan. Kalau di sana ada orang susah, dia akan tolong, dia akan beri makan kepada orang yang memerlukan makanan, dia akan bantu orang yang memerlukan bantuan. Sifat yang ada pada Sayyidina Uthman.
wassalata billaili wan nasu niyamun. Dan sifat yang ketiga yang ada pada Sayyidina Uthman, ya Rasulullah, aku suka di waktu tengah malam aku bangun beribadah berqiyamul lail di saat manusia sedang tidur, dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah. Uthman tuan-tuan, dia bangun untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salata bil-laili wan nasu niyamun. Aku bangun di tengah malam beribadah di saat manusia sedang tidur, kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sifat yang ada. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ambil kesempatan insya-Allah bulan Ramadan ni, selain daripada kita nak jaga puasa kita supaya benar-benar diterima oleh Allah, kesemua kewajipan mesti kita laksanakan. Semayang kita kena jaga tuan-tuan. Ada orang berpuasa tapi dia tidak boleh menunaikan semayang, tinggal semayang, tak rasa apa. Puasa jaga tuan-tuan. Tak makan, tak bangun sahur pun gagah puasa juga. Pukul 5 petang duk ketak no tangan tuan-tuan. Kan? Semayang tinggal. Jangan tuan-tuan, kerana semayang kewajipan dia lebih berat daripada puasa. Sebagaimana kita boleh jaga puasa kita, kita mesti memelihara semayang. Bukan semayang kita saja, bahkan seluruh anak-anak isteri kita kena pastikan mereka juga semayang tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala sangat marah kepada hambanya yang meninggalkan solat. Yang buat main tuan-tuan, orang yang tidak semayang Allah campak masuk dalam neraka Saqar. Allah azab dalam neraka Saqar. Allah sebut dalam Al-Quran di saat manusia-manusia yang sedang diazab oleh Allah di dalam neraka Saqar tuan-tuan, penghuni syurga tengok, dia bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa dosa yang telah kamu lakukan wahai manusia-manusia? Apa dosa yang telah kamu buat sehingga kamu diazab dalam neraka Saqar? Lalu tuan-tuan, penghuni neraka Saqar menjawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami masa hidup atas dunia kami tak semayang. Walaupun Allah panjangkan umur kami sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Ada di antara kami yang hidup sampai 80 tahun, sampai 100 tahun. Lam naku minal musallin. Kami tak semayang. Kami tak pernah pergi ke masjid. Kami tak pernah pergi ke surau. Kami tak pernah rokok bersama dengan orang yang rokok. Tak pernah sujud bersama-sama orang yang sujud. Tak pernah meletakkan dahi kami sujud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sibuk dengan dunia kami. Kami sibuk cari harta benda, kumpul kekayaan. Lam naku minal musallin. Kami tak semayang. Maka orang yang meninggalkan semayang tuan-tuan, Allah sangat murka dan Allah campak masuk dalam neraka Saqar. Maka kalau kita nak pelihara diri kita, nak pelihara seluruh anak isteri kita daripada neraka Allah, maka tuan-tuan, kita kena melaksanakan seluruh kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah. Semayang kita jaga, puasa kita pelihara insya-Allah, zakat kita keluarkan, sedekah kita beri insya-Allah, haji kita tunaikan jika kita mampu tuan-tuan. Kesemua perintah Allah kita laksanakan dengan penuh ketakwaan pada Allah, dengan penuh keimanan insya-Allah. Moga Allah Taala akan hilangkan kefakiran kita insya-Allah, dan moga-moga insya-Allah kita hidup di atas dunia ini tuan-tuan dalam keadaan Allah merahmati kita, memberi keberkatan pada kita tuan-tuan, dan di hari akhirat kelak insya-Allah kita layak untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka saya rasa sekadar itulah saya sampaikan pada malam ini insya-Allah 20 minit tuan-tuan, moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Pamphlet ni tuan-tuan untuk mak tahfiz saya. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan ke apa, boleh bank in insya-Allah untuk dana Ramadan mak tahfiz saya, mak tahfiz Akademi Al-Quran Asy-Syamil Aqsa di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.